saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Perniagaan Bencana Masa Hadapan. Apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan? Atau dari segi lain adalah keusahawanan. Perniagaan adalah merupakan satu cara bagaimana untuk menghasilkan wang yang bakal kita gunakan untuk kegunaan-kegunaan lain. Perniagaan merupakan satu transaksi sama ada melalui barang dengan barang atau nilai mata wang dengan barang. Sebagai contoh, negara Malaysia melakukan sistem barter dengan Amerika. Sebagai contoh, Amerika menjual hasil tanaman jagung kepada Malaysia dan Malaysia menjual hasil petroleum kepada Amerika. Sekiranya nilai jagung yang dijual oleh Amerika bernilai 2 bilion dan nilai petroleum yang dijual oleh Malaysia adalah 1.5 bilion, maka Malaysia perlu membayar 0.5 bilion lagi kepada Amerika. Jadi dengan cara ini, nilai mata wang dapat dijimatkan. Ini antara dua kaedah perniagaan yang dijalankan antara negara. Baiklah, dalam negara, anak-anak muda perlu diterapkan dengan pembelajaran menghasilkan perniagaan atau melakukan perniagaan. Bagaimana kita perlu lakukan? Kita boleh ikut masyarakat Cina yang ada di Malaysia, kerana majoriti masyarakat Cina di Malaysia banyak melakukan perniagaan dan anak-anak mereka telah dilatih oleh ibu bapa mereka bagaimana untuk menguruskan perniagaan sejak dari kecil. Dan setelah anak-anak itu dewasa, mereka berjaya melakukan perniagaan-perniagaan yang sangat besar dan berjaya. Oleh itu, Malaysia boleh menjana ekonomi yang sangat tinggi untuk masa hadapan negara. Kita ambil dari sejarah bagaimana peristiwa hijrah. Abdul Rahman bin Auf merupakan seorang yang kaya raya, usahawan yang kaya raya di Mekah. Setelah berhijrah, beliau jatuh menjadi bapa perdana. Mengapakah? Kerana usaha beliau tidak berhijrah. Setelah sampai di Madinah, beliau mula balik perniagaan dari bawah. Dan tidak lama kemudian, beliau menjadi seorang usahawan yang sangat terkenal, sangat kaya. Baiklah, anak-anak muda pada hari ini sekiranya dilatih untuk menjana perniagaan, bagaimanakah anak-anak muda ini boleh menjana ekonomi? Malaysia menjana ekonomi dengan cara memungut cukai. Cukai-cukai perniagaan yang dihasilkan oleh anak-anak muda di Malaysia maupun perniagaan yang sedia ada boleh menjelaskan hutang yang sedia ada di Malaysia, tak kira hutang sekarang atau masa lalu dan mungkin akan datang, sebagai dinyatakan oleh Puan Halimah dalam statistik 440 bilion hutang Malaysia pada tahun ini, dan berkemungkinan pada tahun akan datang ia mungkin meningkat. Jadi bagaimanakah harus menangani perkara ini? Kita ambil contoh di Singapura. Bagaimana negara Singapura boleh menjadi negara yang tiada hutang di dunia? Kerana masyarakat mereka hidup dalam perniagaan. Perniagaan-perniagaan yang mereka jalankan kebanyakannya merupakan hasil daripada interport, iaitu mengimport barang-barang dari luar negara
iaitu barang-barang yang separuh siap dan mereka menyiapkan dalam negara dan mereka ekspor balik. Ini menghasilkan banyak keuntungan kepada negara mereka. Dalam hadis Rasulullah juga telah menyebut bahawa 9/10 harta atau rezeki datangnya daripada perniagaan. Bagaimanakah rezeki ini dimaksudkan? Ini bukan sahaja rezeki dari wang ringgit, ia juga rezeki daripada persahabatan, perhubungan antara negara, dan ini boleh menjadikan negara-negara kita bersatu dan penjualan hasil-hasil negara boleh dijualkan kepada negara luar. Oleh itu, kita sebagai generasi pada hari ini, sama ada generasi X iaitu orang-orang yang sudah berumur, generasi Y golongan-golongan remaja atau dewasa yang berumur 20-an seperti saya, atau generasi Z yang masih kecil. Ada Z lagi ya. Ada Z. Terbaru. Yang masih kecil boleh meningkatkan boleh menjana kemajuan ekonomi negara. Jadi anak-anak ini, generasi Y dan generasi Z, perlu dididik oleh generasi X dan generasi Y untuk menjalankan perniagaan di masa akan datang. Sekian, terima kasih.